Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain, PIP 1805, Ijazah Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman SEM 7. Saya ingin kongsikan satu tajuk iaitu harta pusaka. Definisi harta pusaka, segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya, sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Contoh termasuk harta pusaka yang pertama, semua harta si mati yang diperolehi secara halal. Yang kedua, sewa yang belum dijelaskan kepada si mati. Yang ketiga, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Yang keempat, dividen ataupun faedah yang terbit daripada harta si mati. Yang kelima, simpanan KWSP berpenama ataupun tiada penama. Yang keenam, penama takaful. Dan akhir sekali, barang yang terbit selepas mati seseorang dari usahanya semasa hayat. Bukan harta pusaka, harta yang pertama harta yang telah dijual, diwakaf ataupun dihibah ataupun dipegang amanah. Yang kedua, akhirat kematian. Yang ketiga, pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian. Yang keempat, imbuhan papasan dan sagu hati. Seterusnya, peicin terbitan. Seterusnya, bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja iaitu PKSO. Pembahagian harta pusaka. Islam menetapkan kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut hukum syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dilunaskan segala hutang-hutangnya dan dilaksanakan wasiatnya sekiranya ada. Terusnya, cara mewarisi harta pusaka, sama ada seseorang waris itu berhak ataupun tidak berhak adalah tertakluk kepada golongan-golongan waris seperti berikut. Yang pertama, ashabul furud. Yang kedua, asabah. Yang ketiga, dawi al-arham. Yang pertama, ashabul furud. Waris ashabul furud menerima harta pusaka menurut bahagian telah ditetapkan oleh hukum syarak, iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8 ataupun 1/3 baki. Mereka terdiri daripada isteri ataupun suami, ibu atau anak, bapa atau datuk, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa dan saudara si ibu. Yang kedua, asabah. Asabah adalah waris yang tidak mendapat bahagian secara fardu yang ditetapkan. Terdapat 3 jenis asabah, iaitu asabah bi'an nafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Yang pertama, asabah bi'an nafsi, asabah dengan diri sendiri, iaitu seseorang menjadi asabah tanpa memerlukan kepada orang lain untuk mengasabahkannya. Kadar bahagian mereka tidak menentu. Ada kalanya mereka mewarisi kesemua harta ataupun mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Dan ada kalanya tidak mendapat bahagian langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Mereka yang mewarisi secara asabah bi'an nafsi ialah semua waris lelaki kecuali suami dan saudara si ibu. Namun jika terdapat ramai waris yang boleh mewarisi harta pusaka secara asabah bin nafsi ini, maka yang diutamakan adalah waris yang paling hampir dengan si mati. Waris yang lebih jauh akan terdinding ataupun gugur. Yang kedua, asabah bil ghairi. Asabah bersama dengan orang lain, iaitu seseorang mewarisi harta pusaka apabila si mati meninggalkan waris lelaki dan waris perempuan yang sama darjat, di mana bahagian mereka telah ditetapkan, iaitu bahagian waris lelaki adalah 2 kali lebih daripada bahagian perempuan. Mereka terdiri daripada 4 golongan, iaitu anak lelaki dan perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, saudara si ibu sebapa lelaki dan saudara si ibu sebapa perempuan, dan saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan. Seterusnya, asabah ma'al ghairi. Asabah berserta dengan orang lain bermaksud waris perempuan, iaitu saudara si ibu sebapa perempuan ataupun saudara sebapa perempuan menjadi asabah apabila si mati meninggalkan bersertanya anak perempuan ataupun cucu perempuan, dengan syarat tidak ada saudara si ibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki yang mengasabahkan saudara-saudara perempuan tersebut menjadi asabah bi'al ghairi. Yang ketiga, dawi al-arham. Dawi al-arham ialah waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati selain daripada waris fardu.
dan waris asabah. Ulama telah berselisih pendapat tentang kedudukan mereka, sama ada mereka boleh mewarisi harta pusaka ataupun tidak. Golongan pertama berpendapat mereka berhak mewarisi sekiranya si mati tidak meninggalkan waris asabah yang dapat menghabisi harta pusaka, atau tidak ada waris fardu boleh diratkan baki harta kepada mereka. Golongan kedua pula berpendapat mereka tidak berhak mewarisi. Oleh itu, sekiranya si mati tidak meninggalkan waris asabah ataupun meninggalkan waris fardu yang tidak dapat menghabiskan harta pusaka, baki harta pusaka si mati hendaklah diserahkan ke Baitul Mal, walaupun si mati meninggalkan ramai waris dawi arham. Kesimpulannya, kita perlulah mempelajari ilmu faraid kerana kita boleh menyelesaikan tanggungjawab kita fardu kifayah dalam masyarakat, supaya ilmu ini tidak dilupakan dan tidak dipupur di telan zaman, dan dapat juga menghindarkan kita daripada memakan harta secara batil, sama ada dengan merampas ataupun memiliki harta kepunyaan orang lain, terutamanya saudara kita sendiri. Dan juga dapat kita menghindarkan salah faham dan pertelingkahan dalam kalangan waris yang boleh membawa kepada putusnya tali silaturahim dan porak-poranda dalam institusi keluarga. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.